Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel. Seperti biasa jam 5 petang kita pastinya akan membawakan segmen Pantau Kerajaan Baharu, dan hari ini tumpuan terarah kepada bonus kepada penjawat awam tidak akan dikenakan cukai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usul Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan dilaksanakan di semua negeri. Keputusan dibuat selepas mengambil kira kadar bonus penjawat awam yang tidak tinggi. Sekarang ini bonus yang diberikan oleh kerajaan negeri itu tertakluk kepada cukai. Tapi atas desakan yang saya fikir bersabar ya. Jadi sementara makan dengan dengar lagu-lagu, Premier telah asap terus isu ini. Tapi saya fikir bersabar. Jadi bonus itu tidak tinggi. Ya. Jadi oleh itu bonus akan dikecualikan dari cukai. Dan ini terpakai atas usul Premier, itu akan terpakai untuk semua pegawai perkhidmatan awam di semua negeri. Jadi walaupun dicadangkan untuk Sarawak, tapi ini terpakai untuk semua pejabat awam di negara kita. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan bersetuju untuk menaikkan pemberian khas untuk Sarawak kepada RM300 juta. Jelas Perdana Menteri itu adalah pembayaran peringkat awal sebelum satu formula khusus diumumkan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak. Pada satu ketika bertahun-tahun Sarawak hanya diberi RM16 juta. Dan tentunya saya selaku Menteri Kewangan tidak fikir ini satu jumlah yang mencabar. Untuk beri yang terlalu tinggi pun tidak mampu. Ya, kerana dalam 112D itu disebut satu peruntukan berdasarkan beberapa ukuran, tapi tertakluk kepada keupayaan ekonomi keuangan persekutuan. Dan bagi memastikan keselamatan di sempadan Sarawak lebih terjamin susulan perpindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan, peruntukan tambahan RM1 bilion diumumkan Perdana Menteri. Peruntukan ini akan digunakan bagi penyediaan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin, keselamatan dan prasarana di sekitar sempadan. Dalam perbincangan saya dengan Presiden Jokowi Indonesia, dibicarakan tentang IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Itu berdekatan dengan sempadan Sarawak dan sebagainya di Sabah. Maka kita telah putuskan untuk memberi peruntukan tambahan bagi penyediaan custom, CIQ, sempadan dari segi keselamatan dan meningkatkan upaya kedua-duanya. Custom, CIQ dan immigration, CIQ sebenarnya, dan keselamatan, polis dan kemudian tentera, dan ketiganya prasarana asas seperti jalan raya. Kerana kita tidak patut dilihat terlalu taif. Kementerian Keuangan telah pun memberi kelulusan awal RM1 bilion untuk sempadan ini untuk memulakan kerja-kerja dalam tempoh segera. Dan pastinya sempena dengan lawatan Perdana Menteri pada Majlis Jamuan Negeri bersama di Pusat Konvensyen Borneo Kuching di Kuching, Sarawak hari ini bersama dengan Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Pastinya ia berkait rapat juga dengan gagasan Madani yang dilaungkan semalam, yang mana pastinya itu berkait rapat dengan apa yang boleh saya sampaikan, dan pastinya banyak yang ingin saya kupaskan, dan tentunya Datuk Dr. Madeline Berma, Fellow Akademi Sains Malaysia, pastinya banyak yang boleh kita membawakan diskusi ini dengan lebih lanjut. Datuk Dr. Madeline Berma, selamat petang. Ya, selamat petang. Terima kasih. Baik, Doktor. Ia adalah satu pendekatan yang akan menjadi tunjang dan juga garis panduan dalam mengemudi negara sebagai hala tuju kerajaan perpaduan pada tahun ini dan juga yang akan datang. Bagaimana, Doktor, untuk kita boleh melihat signifikan pembangunan Malaysia Madani ini ke arah kelangsungan ekonomi yang mampan selepas ini, Doktor? Terima kasih. Ya. Saya pun begitu teruja, bukan pertama kali teruja, sebab ungkapan masyarakat Madani ini sebenarnya yang berhormat Perdana Menteri telah pernah itu dalam bukunya, itu yang saya baca dalam bukunya, iaitu The Asian Renaissance, dan pada ketika itu there was course kita tahu apa perkembangan politik beliau, di mana beliau telah terpinggir daripada arus perdana dan masalah-masalah lain, dan sekarang telah menjadi Perdana Menteri. So bila saya lihat ungkapan ini digunakan balik,
saya tertarik balik dan saya sempat membaca juga. Bukan saja apa yang diungkapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, tetapi saya ingin mendalami dengan lebih lanjut lagi apa itu masyarakat madani. Ya. Semua ada yang memperkenalkan istilah itu sebagai civil society. Tapi ia adalah asasnya ialah sebenarnya ia adalah ada 6 teras yang utama, tunjang utama yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan saya rasa yang penting di situ sebagai sebuah negara, walaupun dia anggap, ada setengah orang menganggap dia sebagai satu slogan saja, tapi saya rasa tak, dia bukan hanya slogan hanya untuk maknanya untuk kita bercakap macam saja, tapi saya akan melihat dia sesuatu yang akan menjadi teras utama dalam segala aspek kehidupan rakyat Malaysia tak lama lagi. Of course, there is the issue about bila disebut madani ini, ia berkait rapat dengan alam sekitar. Kita bercerita tentang and then kita bercakap toleransi, bukan toleransi, respect, saling menghormati antara satu sama lain, dan ini saya rasa sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat di Malaysia. So begitu juga tentang bagaimana perlunya kita mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan alam sekeliling kita. Itu bagi saya memang benda yang betul dekat dengan kamilah yang banyak mengkaji tentang ekonomi pembangunan. Itu je lah sebagai peringkat permulaan dulu. Dan kalau kita lihat mungkin semalam ialah perkataan madani ini bukan satu perkataan yang baru, Dr. Madeline. Dan kalau kita lihat di media sosial, ramai yang juga bercakap tentang maksud madani dan ramai juga yang mencerkinkan ataupun menelusuri maksud sebenar madani itu sendiri. Dan kalau kita lihat kita sebagai masyarakat Malaysia atau rakyat Malaysia, lebih daripada maksud itu sendiri, apa yang boleh kita memainkan satu peranan sebagai ia menjadi satu destinasi ataupun hala tuju kita sebagai satu Malaysia untuk bergerak ke arah yang lebih baik selepas ini, Dr. Madeline? Okey, sebab konsep ini dia kalau kita lihat dengan lebih mendalam, dia berkait rapat dengan apa yang kita gelar sebagai civilizational, iaitu bertemadun, masyarakat yang bertemadun. Ini orang ahli akademik. Bila kita kata bertemadun tu bukan bermaksud dia mesti mempunyai satu pendapatan yang tinggi dan sebagainya. Tetapi masyarakat yang mana yang saling menghormati antara satu sama lain, yang kita katakan dalam especially khususnya di Malaysia di mana kita ini terdiri dari pelbagai kaum, adat dan agama. Jadi masyarakat madani ini yang berasaskan Mekah, kalau kita gunakanlah itu, kalau kita menelusuri dengan lebih mendalam lagi, kita lihat iaitu bagaimana kita tadi yang saya sebut iaitu satu masyarakat yang bila kita sebut civilizational, masyarakat yang berilmu pengetahuan, ilmu yang saling menghormati sesama, among ourselves, bukan hanya mengutamakan satu ethnic group atau satu kelas ekonomi saja atau satu kumpulan masyarakat saja. Jadi bermaknanya iaitu satu masyarakat yang diidam-idamkan oleh kita, iaitu satu masyarakat yang kalau orang sosialis kata macam seolah sama. Dia bukan equality, bukan mesti semua, kalau semua dapat gaji 1,000 semua dapat 1,000, bukan. Sama itu mengikut kemampuan dan keupayaan dia. Jadi maknanya semua rakyat Malaysia diberi peluang untuk meningkatkan potensi dia dan mencapai potensinya yang terbaik. Itu saya lihat. Dan juga melihat kepada kunjungan, sempena dengan kunjungan Perdana Menteri ke negeri Sarawak hari ini yang juga bercakap tentang tuntutan Sabah dan Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA 63, bagi menyelesaikan tuntutan yang belum diselesaikan lagi. Bagaimana agaknya Dr. Madeline melihat bagaimana Sabah dan Sarawak boleh memainkan peranan sebagai penggerak juga ke arah memartabatkan semula negara yang dalam madani itu sendiri, Doktor? Okey, terima kasih. Sebab ada orang ingat bila disebut masyarakat madani, orang khawatir, ini very Islamik bunyinya. Orang ingat, ini nak menjadikan kita negara Islam dan sebagainya. Ini yang perlu kita fahami, bahawa konsep madani ini, saya rasa saya seru kita lah, termasuk diri saya, sebab kita perlu lebih membaca benda tu sebelum kita mengkritik perkara tersebut. Sebab ramai yang WhatsApp kepada saya, sebab saya kata, Madeline, you ada sebut tentang madani-madani ni. Satu, dia kata ini bahasa politik. Yang kedua, dia kata apa ini nak mengislamkan. Tapi bila kita baca tentang benda ni, saya rasa kita di Malaysia tidak harus khawatir,
kita tidak harus takut, mungkin istilah bahasa Arab sedikit lah ya, Madani macam tadi, kalau bahasa Inggerisnya tadi dipanggilnya masyarakat civil society, masyarakat yang civilizational Islam yang menjadi terang ya. Jadi bila disebut Sabah dengan Sarawak, pastinya kedua-dua buat negeri ini boleh memainkan peranan yang penting sebab dalam konteks masyarakat Madani ini tadi yang saya kata, kita perlu saling hormat menghormati ya. Dan banyak yang boleh dipelajari daripada Sabah dan Sarawak bila kita bercerita tentang perpaduan. In fact kalau kita tengok ini penat juga menteri ya untuk Sabah Sarawak dan juga perpaduan, Kementerian Perpaduan boleh menggunakan ya konsep asas Madani ini bagaimana untuk kita membuat program, kita butuh program. Selain kita membuat program, saya rasa kita perlu menghayati, bukan saja orang Sabah Sarawak yang perlu menghayati, tapi kita rakyat Malaysia keseluruhannya, bagaimana kita boleh mengatakan tadi apa yang kita kata, menelusuri dan juga bagaimana kita boleh memainkan peranan kita untuk memastikan kita ini mencapai ataupun cita-cita untuk menjadi sebuah masyarakat Madani itu. So, jadi bermakna di sini iaitu saling hormat menghormati. The word is hormat menghormati, bukan toleransi. Ramai orang kata we need to tolerate each other. Itu ungkapan yang kurang sesuai. Tolerate ni selalunya kita kaitkan kalau kita tak suka orang tu, maka kita bertoleransi. Sebenarnya kita tak suka orang tu. Tetapi apa yang tegaskan di sini ialah untuk kita saling hormat menghormati. Kita kenal kekuatan masing-masing dan ini adalah satu-satunya negara kita. Saya tak ada negara lain lagi. Inilah negara saya dan saya ingin yang terbaik untuk negara saya. So kita sebagai rakyat Malaysia, saya rasa itulah tanggungjawab kita bersama. Bukan saja untuk Sabah Sarawak saja. Dengan melihat kesungguhan pemimpin kita dalam memberikan kuasa kepada Sabah dan Sarawak meliputi daripada MA63 itu sendiri, kita ingin melihat daripada persepsi bagaimana pastinya kita sudah lihat kesungguhan untuk memenuhi tuntutan MA63 ni, pastinya itu memberi keterujaan kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Adakah dengan gagasan Madani ini sekali lagi akan memberikan persepsi yang lebih memberi keselesaan ataupun ketenangan ataupun keterujaan yang lebih besar lagi kepada rakyat Sabah dan Sarawak selepas ini, Doktor? Okey, terima kasih. Kami bukan saja kami lah, yang mereka atau di kalangan kami yang mengkaji tentang hubungan antara dan juga mengkaji tentang Sabah Sarawak dan juga federal state relationship ini, macam di sini kekecewaan diri saya, mungkin mereka tidak kecewa, saya yang kecewa. Sebab cerita ini setiap kali kerajaan berubah, nanti setiap kali lah kita mendengar adanya tidak akan berbicara tentang kadang-kadang digunakan sebagai slogan untuk pengundian, untuk undi. Sabah Sarawak kita mesti undi. Kita lah parti mana supaya kita dapat melaksanakan MA63, apa yang masih lagi tertinggal yang belum dilaksanakan. Tapi bila dah duduk menjadi kerajaan, kita nanti adalah alasannya mengatakan ini bukan waktu yang terbaik. Jadi saya menyebut ini sekali lagi supaya tapi bila saya tengok Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun berada di Sarawak sekarang dan kita tahu bahawa mereka sedang mengadakan mesyuarat dan saya pasti perincian bagaimana dia perlu diperhalusi bagaimana untuk melaksanakan apa yang lagi yang tertinggal yang tertangguh dalam MA63. Sebab kita lihat Sarawak memang banyak yang Sarawak telah capai dan masih banyak lagi yang perlu dilaksanakan. Dan saya juga melihat Sabah juga sudah ada usaha ke arah itu. Jadi apa yang tadi disebut tentang keselamatan, kita mendengar bantuan keuangan, itu sangat penting itu. Sebab untuk pembangunan kita jangan hanya lip service saja. Jadi apa yang dilakukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kali ini, saya masih teropong lagi ni. So saya harapkan benda ini berterusan. Jangan hanya sekadar kita kata melepaskan betuk di tangga bila dah menang kita tiba-tiba terlupa So tapi nampak gaya kita lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ungkapan bila disebut tentang masyarakat Madani, maka apa yang dijanjikan itu perlu ditunaikan, iaitu bahawa rakyat Sabah dan Sarawak, dan bukan Sabah Sarawak saja, saya rasa rakyat Malaysia juga tertunggu-tunggu supaya sebenarnya bukan banyak lagi tinggal tu, tidak banyak lagi, tetapi ia perlu dilakukan. Sebab sampai ada juga yang bertanya Sarawak nak merdeka ke? Saya rasa rakyat Malaysia juga perlu
prihatin ataupun perlu mendalami apakah dia MA63 itu 20 poin untuk Sabah dan 18 poin untuk Sarawak. Jangan hanya melontar kata-kata begitu itu yang kadang-kadang menyebabkan tak berbaloi berkelahi di atas di kedai kopi. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana sudi pergi ke Sarawak dan memberi peruntukan yang begitu besar dan membuat beberapa tadi yang telah disebut tadi lah tentang security apabila kerajaan Indonesia memindahkan ibu negaranya ke Kalimantan dan juga disebut tentang bonus juga disebut seronoklah kata pegawai kerajaan ni akan menerima bonus yang dimanakan tidak akan dikenakan cukai dan yang penting lagi ialah peruntukan. So saya mengharapkan lebih dalam bajet 20 yang akan dibentangkan 2023 ni kita harapkan juga kalau mana peluang yang ada untuk dapat mempertingkatkan sebab dia akan ditambahkan sebab bajet yang akan dibincangkan semula di Parlimen. So diharapkan usaha ke arah membangunkan infrastruktur di Sabah dan Sarawak, pendidikan juga perlu diberi keutamaan. Banyak lagi yang ingin saya relatekan dengan menzahirkan gagasan Madani untuk ekonomi Malaysia, dan selepas ini saya masih lagi ingin bersama dengan Datuk Dr. Madeline Berma, tapi kita perlu berehat sebentar, kembali selepas ini. Baik, kita bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu dan saya masih lagi dengan tetamu kita, Datuk Dr. Madeline Berma, Fellow Akademi Sains Malaysia, yang ingin bercakap tentang relation ataupun pemahaman ataupun penterjemahan berkaitan dengan gagasan Madani untuk ekonomi Malaysia. Dan kalau kita lihat sendiri, Doktor, Madani ini jadi dasar setiap teras untuk ada 8 tunjang yang mana ia melibatkan ekonomi, kewangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, budaya, bandar dan luar bandar. 8 tunjang utama ataupun 8 tonggak ini, bagaimana kita boleh melihat sebagai rakyat sendiri, adakah ini sebagai satu lagi titik permulaan, kita dah memasuki 2023, tapi adakah ini menjadi satu lagi lembaran baru ataupun muka surat baru untuk kita melihat sebagai satu panduan untuk ketaruh tahun yang lebih baik ataupun ke hala tuju yang lebih baik selepas ini, Dr. Madeline? Okey, terima kasih. Sebab ramai yang terfikir bahawa benda ini sesuatu yang totally new, yang sukar untuk mereka laksanakan. Itu yang saya katakan. Sebab istilah Madani ini memang sebab bahasa tu memang daripada bahasa Arab, dia bukan wujud bahasa Melayu. Jadi dia orang kata, Madani tu apa dia? Tapi saya rasa dia adalah sesuatu yang macam Perdana Menteri baru, jadi dia membawa gagasan baru ini. Tetapi kalau kita memperincikan, kita baca dengan lebih mendalam lagi, apa yang nak bincangkan, sebenarnya ini adalah antara perkara yang kita sebagai manusia biasa, benda yang kita biasa dengar, tetapi ini sekali ini ia diungkapkan dalam bentuk yang lebih besar lagi, iaitu seolah dia akan menjadi dasar negara. Macam contoh tadi yang saya sebut, saling hormat menghormati, kita bersopan santun, bukan sesuatu yang sukar sangat untuk kita lakukan, tapi mungkin selama ini dia tidak dijadikan sebagai teras dasar negara. And then satu lagi yang saya memang saya rasa memang sesuai untuk kita bicarakan sekarang, tentang isu perlu kita mengimbangi antara antara rohani dengan jasmani, maksudnya fizikal dengan kita perlu juga tentang agama, tentang budaya. Jangan kita terlalu rakus sebagai bangsa, sebagai sebuah rakyat negara ini, supaya kita saling kita hormat menghormati, bukan saja dari segi sesama manusia, tetapi juga dari segi alam sekitarnya. So jadi konsep kerakusan itu juga diserapkan dalam tu. Jadi sebab ini berkait rapat dengan kita di Malaysia ni dah terlalu sinonim dengan corruption, rasuah. Jadi saya rasa bila muncul istilah Madani ini, memang dia macam sesuatu yang dikatakan ia akan menjadi teras bahawa kerajaan yang ada sekarang tidak memandang enteng bahawa benda ini bukan hanya ucapan macam tu, tapi ia menjadi macam tadi disebut 8 tunjang dalam dasar negara kita. Dan saya bayangkan nanti rancangan Malaysia juga pasti tadi kata saya baru pergi mesyuarat tadi di Kementerian Pembangunan Luar Bandar, perkataan Madani juga disebutkan bagaimana kita boleh menerjemahkan dasar-dasar dan juga program-program kerajaan ini supaya
dia boleh melahirkan masyarakat madani berdasarkan kementerian tu pula. So jadi maknanya begitu cepat sekali kementerian dan juga rakyat Malaysia menggarap ungkapan baru ini, which is good. Ada excitement dia supaya kita ni cepat sebab benda tu benda yang positif. Madani is a very positive word. Suatu yang sangat positif. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit antara intipati dalam mesyuarat tadi pun, ataupun mungkin apa yang boleh direlatekan sekali dengan gagasan Madani dalam setiap kementerian selepas ini? Okey, sebenarnya hari ini ada dua mesyuarat. Saya kan dalam dua mesyuarat dipanggilnya Technical Working Committee sebab mereka sekarang dalam proses penyediaan rancangan Malaysia ke-12 kajian semula. So jadi tiba-tiba kalau dulu sebab saya terlibat dulu semasa pembentukan yang pengubalan yang rancangan Malaysia ke-12. So kali ini tiba-tiba kami dijemput juga untuk membicarakan berkata tentang Madani dan juga disebut 800 dan juga disebut bagaimana di setiap kementerian itu cuba contoh kalau mereka membincangkan perkara-perkara yang nak digubalkan perlu mengambil perhatian bahawa teras utama tu yang ingin dicapai iaitu 8 tadi tu yang Madani itu, tapi tak adalah fokusnya hanya untuk masyarakat Madani itu saja, tetapi sebenarnya ia akan menjadi tiang seri lah dalam segala peribadi. Dan benda ini sesuatu yang memang kalau kita lihat sesuatu yang baik sebab kita perlu dalam satu rancangan itu, apatah lagi rancangan 5 tahun yang satu rancangan jangka panjang, kita perlu pemikiran yang bukan hanya program sentrik tau. Bila buat rancangan tu program tu maksudnya dia bersifat ad hoc tetapi kita perlu pemikiran yang lebih tinggi, higher order thinking. So salah satunya kita boleh di sini ialah tadilah yang disebut tadi membangun masyarakat madani itu. So jadi kita kena berfikir macam mana kita nak bangun masyarakat madani ini dalam konteks pembangunan kementerian pembangunan luar bandar. Dan lepas tu tadi kemudian tadi mesyuarat di EPU pula. So EPU sebagai ataupun ekonomi kementerian yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras nanti. So jadi benda ini sudah menjadi sebati dari dalam kami yang terfikir itu, maknanya dalam masa beberapa tahun ini lagi memang istilah madani ini akan menjadi sesuatu yang akan muncul dan akan diberi penekanan dalam segala aspek program dan strategi pembangunan negara. Dan bukannya sukar pun untuk kita memahami maksud madani itu sendiri kerana ia terjemahnya ataupun maksudnya ataupun maknanya itu cukup mudah, yang mana ia usaha untuk membentuk masyarakat ke arah yang lebih bertamadun. Jadi kalau kita lihat seperti yang Dr. Madeline sebutkan tadi, ia juga dikaitkan dengan kementerian dan juga sebagainya. Mungkin itu juga selepas ini akan dilihat daripada peringkat institusi dan juga peringkat rakyat sendiri selepas ini untuk kita menerapkan nilai ataupun gagasan madani itu sendiri. Dan juga Dr. Madeline, kalau kita lihat kelahiran gagasan madani yang diumumkan semalam ni, bagaimana agaknya daripada sudut pandangan negara-negara luar, mungkin negara terdekat, negara jiran, melihat dengan adanya gagasan madani yang diterapkan di negara kita sebagai satu langkah untuk memartabatkan ataupun memberi persepsi yang baik kepada Malaysia selepas ini, mungkin selepas ini apa yang mereka pandang terhadap Malaysia selepas ini, Dr. Madeline? Okey, tadi bila saya tertarik dengan ini sebab selama ini bila kita bercerita tentang perancangan, perancangan ini selalunya bersifat very technical, berapa bajet yang kita dapat, apa yang akan dibelanjakan dan sebagainya, berapa panjang jalan raya yang nak dibuat. Tetapi bila kita memasukkan ungkapan madani dalam cerita itu, isu dia bukan lagi output. Output tu ialah jumlah yang boleh kita ukur tu. Macam tadi saya kata, dalam rancangan Malaysia kita nak membina berapa ratus kilometer jalan raya, berapa buah sekolah, berapa buah hospital. Tetapi selain daripada output tadi, satu pendekatan baru yang akan diberi penekanan, dia bukanlah baru, tapi yang akan juga diberi penekanan iaitu outcome, keberhasilan dia. Jadi bermaknanya dia akan satu tahap yang lebih tinggi lagi, iaitu yang saya tadi yang saya sebut, ilmiah part tu sangat penting sebab kita jangan terlalu dibuai oleh angka, oleh statistik. Kita dah mencapai statistik
statistik mengatakan benda ni bagus. Kita dah mencapai 100% pencapaian. Tapi dari segi statistik 100%, tapi keberhasilannya tak ada apa. Rakyat masih lagi macam tu, kemiskinan masih lagi macam tu, dan jadi alam sekitar kita masih lagi tercemar, walaupun kita kata program banyak telah dilakukan, ada 100 program dilaksanakan. Tetapi kesedaran tentang alam sekitar masih lagi rendah. So, jadi benda ni bukan saja jumlah projek, program yang dilaksanakan ataupun nilai peruntukan yang diberikan, tetapi juga keberhasilannya, iaitu outcome dia sangat tinggi. Jadi negara luar yang melihat ini, mungkin bagi mereka, alamak, ini satu yang bagi mereka memberi kita yang kelainan sedikit lah. Kalau kita lihat dari segi perancangan, memang Malaysia ni hebat dari segi perancangan. Kita dilihat sebagai antara negara membangun, bukan saja di negara ASEAN ini, tetapi di negara membangun kita antara negara yang dikatakan berjaya dari segi perancangan kita, disebabkan kita antara negara yang belum pernah terputus dari segi perancangan. Di setengah negara tu dia merancang untuk beberapa puluh tahun, tapi tiba-tiba berhenti sebab kerajaan berubah, sebab kewangan tak mencukupi, disebabkan rakyat yang menentang dan sebagainya. Tetapi di Malaysia, syukur walaupun kita dah berubah kerajaan dan sebagainya, tetapi kesinambungan itu ada. Dan bukan saja kesinambungan, penambahbaikan terhadap apa yang sedia ada tu. Jadi bukan hanya untuk nak menukarkan matlamat atau nak menukarkan agenda hanya sekadar sebab dah jadi kerajaan baru. So, itu bukan Malaysia. So, itu saya berani katakan dalam perancangan kita. Saya lihat bahawa kita tambah baik, mana yang ada kekurangan di situ, kita tambah baik, mana yang belum dilaksanakan, cuba dipikirkan lagi. Kalau tak ada dalam rancangan besok ke-12, mungkin dalam rancangan yang akan datang. Dan satu lagi yang saya suka, keterlibatan itu, iaitu antara agensi itu sangat ketara tadi. Sebab ramai agensi-agensi yang hadir, termasuk kami lah, saya orang luar, dianggap sebagai macam seolah-olah saya ni NGI lah, non-governmental individual. Ada juga orang daripada akademik dibawa masuk, dan pandangan kami, mereka kata bincangkan dengan penuh terbuka, dengan secara santai. So itu pun madaninya, iaitu bahawa setiap rakyat Malaysia diberi peluang untuk memberi pendapat mereka masing-masing, asalkan dia berasaskan fakta dan landasan yang betul. Bukan hanya mengkritik, hanya untuk sekadar mengkritik, tapi bila kita mengkritik itu, anggaplah dia mesti. Baik, nampaknya lebih jelas lagi dengan perkongsian ataupun pemahaman yang diberikan oleh Datuk Dr. Madeline Merma. Terima kasih Datuk Dr. Madeline Merma, Fellow Akademi Sains Malaysia, yang berkongsikan apa yang boleh kita fahami dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan gagasan madani untuk kemampanan ekonomi Malaysia. Saya kira itu sahaja untuk Pantau Kajian Baharu. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.